Hai semua, hari ini saya akan berkongsi tentang satu isu yang menggusarkan dalam kalangan remaja, yaitu depresi. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, tahukah Anda apa itu depresi? Kemurungan atau biasanya dikenali sebagai depresi adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, putus asa, keletihan, cepat marah, serta hilang minat dalam aktiviti harian. Selain masalah emosi yang disebabkan oleh kemurungan, individu juga boleh mengalami gejala fisikal seperti penurunan berat badan, sakit kronik, atau masalah pencernaan. Menurut buku DSM edisi kelima, untuk didiagnosis dengan kemurungan, gejala mestilah berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Menurut Berita Harian Metro, hampir 1,5 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan berdasarkan statistik kajian kesehatan dan morbidity kebangsaan yang dijalankan pada 2019. Statistik merangkumi 29,2% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan mental. Laporan Kesehatan Mental Nasional 2017 mendapati bahwa 1 daripada 5 remaja di Malaysia mengalami kemurungan yang didominasi oleh lelaki sebanyak 18,9%, manakala remaja perempuan sebanyak 17,7%. Mari kita lihat semula pada Mei 2019. Seorang gadis berusia 16 tahun di Padawan Kuching ditemui mati kerana dipercayai terjun dari tingkat 3 bangunan. Mendiang sebelum itu melakukan satu undian ataupun poll di Instagram untuk membuat pilihan meneruskan hidup atau menamatkan riwayatnya. Mendiang juga turut mengemaskini media sosialnya tentang permasalahan yang dihadapinya, yaitu kekecewaannya terhadap bapa tirinya yang bekerja di Singapura dan jarang pulang ke Kuching selepas berkahwin dengan wanita warga Vietnam. Secara umumnya, antara punca kemurungan adalah baka keturunan, hubungan kekeluargaan, percintaan, persahabatan, persekitaran, penyakit-penyakit lain, corak pemikiran, kehilangan orang yang disayangi, dan juga oleh faktor-faktor lain. Selepas ini, kita akan saksikan satu video singkat yang dilakonkan oleh salah seorang daripada ahli kumpulan saya. Sebelum itu, mari kita kenali watak utama dalam video yang akan ditayangkan. Remaja ini bernama Beatrice dan remaja ini berumur 19 tahun. Namun, mengapakah remaja ini telah terjerumus dengan depresi sejak awal lagi? Kerana depresi tidak mengenal umur dan stres yang melampau mengenai masalah keluarga dan beban yang dihadapinya dan tanggungjawab yang dipikulnya dalam keluarga telah menyebabkan beliau terjerumus dengan depresi. Bukan saja itu, remaja ini sebenarnya mengalami depresi kerana bekerja demi keluarganya dalam usia yang sangat muda dan menanggung beban dengan sendirinya. Bukan saja itu, remaja ini juga telah mengalami depresi ini semenjak ayahnya telah meninggal dunia 10 bulan yang lalu. Dan hal ini bukanlah benda yang mudah dan hal ini telah lama berlaku dalam hidupnya. Apalagi yang akan dilakukan pada hidupku hari ini? Pagi datang hanya kerana bumi berotasi. Tetapi kenapa aku harus mengulangi rasa hampa yang sama seperti kemarin? Hari-hariku bergerak dengan lambat, malam-malam yang penuh dengan air mata. Bagiku, kemurungan adalah sebuah awan hitam yang menggantung di atas kepalaku. Kemurungan aku ini adalah amukan terhadap keluargaku. Namun di saat yang sama juga, berpura-pura berlaku seakan aku baik-baik saja di depan keluargaku. Keperitan yang dirasai tersimpan sudah sekian lama. Tanggungjawab yang dipikul sudah melebihi beban aku yang hanya berusia 21 tahun. Aku tidak dapat merasakan apapun lagi. Aku tidak tahu apa itu senang dan apa itu sedih. Aku perhatikan hiruk pikuk pagi ini. Bagaimana mungkin begitu banyak manusia yang mampu berpura-pura untuk merasa hidup?
Tidak bolehkah aku diam di tempat tanpa melakukan sesuatu sambil menunggu mati? Raga yang sudah lelah, kepahitan hidup yang selalu sama setiap harinya membuat aku merasa nyaman dengan kesendirian. Bekerja pun kerana itu yang harus aku lakukan untuk menyara keluargaku. Awalnya aku fikir, mungkin ini hanya seperti masalah biasa yang akan hilang saat tidur nanti. Ternyatanya tidak. Di saat aku lelah bekerja, di saat aku bekerja tanpa had masa, namun tidak dihargai orang lain, walaupun keluargaku sendiri. Otakku bercelaru tanpa ada pengakhirannya. Orang lain bahagia dalam meniti kehidupan, tapi tidak dengan aku yang malam mati seolah berjalan tanpa menginjak bumi. Ini hanya tubuhku tanpa jiwaku. Kehidupan aku selalu diliputi kegelapan. Aku memberitahu diri aku bahawa ia hanya sementara dan ia akan berlalu pergi. Tetapi tidak, aku terus terperangkap dalam masalah itu. Dahulu, perkara kecil telah menjadi kebahagiaanku. Kini tidak ternilai. Malah, tugas paling mudah menjadi paling menyakitkan. Apa yang aku lakukan semua tidak betul. Aku merasakan aku terperangkap dalam lingkaran yang penuh dengan kekejaman. Bagaimana lagi aku menghadap keluarga aku dengan penuh kepalsuan ini? Mengapa seseorang pun keluarga aku tidak pernah peduli dan mengambil tahu keperitan tanggungjawab yang aku tanggung untuk mereka? Di saat salah kecilku menjadi salah besar di mata mereka dan menjadi bualan di mulut mereka, mereka menghina aku seperti aku tidak mempunyai hak dan kebahagiaan seperti orang lain sebaya aku. Aku lelah, aku marah, aku kecewa, aku lemah dengan semua ini. Lalu ada saat yang aku benci, saat di mana aku harus tidur dengan mimpi yang berbeda setiap hari. Dan saat aku terbangun, aku harus mengulang hari yang sama dengan masalah yang sama. Fikiran aku menjadi semakin kusut. Kadang-kadang aku tak mampu untuk memikul beban ini, sehinggakan aku hanya memikir apa gunanya aku hidup di dunia sekiranya aku terpaksa memikul beban seberat ini. Banyak yang aku fikir tidak dapat seperti apa yang aku mahukan dan inginkan. Hanya ubat sebagai peneman dan mengawal kemurunganku dan membantu aku untuk bersedia pada hari yang mendatang. Aku tidur dalam kegelapan. Hidup aku menjadi gelap tanpa siapa yang tahu. Aku tidak sebahagia seperti dulu. Seringkali kita dengar individu yang mengalami depression akan mengalami kesedihan yang berpanjangan. Individu di dalam video tersebut menyatakan bahawa dirinya berasa sedih sehingga kadang-kadang tidak tahu perasaan apa yang perlu dialami, sama ada sedih ataupun kesenangan atau kegembiraan. Seterusnya, individu yang mengalami depression juga akan berpura-pura gembira ketika bersama ahli keluarga, rakan-rakan ataupun orang sekeliling. Dalam video tersebut, individu menyatakan bahawa dirinya perlu berpura-pura seakan tidak apa-apa yang berlaku ketika dia bersama ahli keluarga. Seterusnya, individu yang mengalami depression juga akan kehilangan minat untuk melakukan sesuatu aktiviti yang kebiasaannya mendatangkan keseronokan atau kebaikan pada dirinya. Dalam video tersebut, kita dapat lihat bahawa individu tersebut kelihatan resah, ketakutan dan sukar membuat keputusan dalam melakukan kerja. Selain itu, individu yang mengalami depression juga akan mengalami perasaan yang sering marah dan sukar untuk bergaul dengan orang lain. Di dalam video tersebut, individu menyatakan bahawa dirinya berasa marah dengan ahli keluarga. Dia berkata, depressionku ini adalah disebabkan amukan kepada keluarganya. Ini menyebabkan bahawa keluarganya tidak menghargai apa yang dia lakukan. Selama 21 tahun dirinya terpaksa membanting tulang untuk keluarga. Di sini kita dapat lihat bahawa individu tersebut
berasa depres dengan keadaan yang dialami dalam kehidupannya. Seterusnya, individu yang mengalami depression ini juga akan bimbang ataupun resah dengan kehidupan, seringkali ingin membunuh diri. Di dalam video tersebut, individu sering mengatakan pada dirinya ingin membunuh diri sehingga tidak mahu bersama dengan orang sekelilingnya. Di sini kita dapat lihat bahawa individu tersebut berasa depres dengan keadaan yang memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu di luar kawalan ataupun sesuatu yang tidak waras. Individu yang mengalami depression ini seringkali mempunyai gangguan tidur ataupun insomnia. Di dalam video tersebut, kita dapat lihat bahawa individu tersebut mengambil ubat sebagai peneman dirinya bagi mengawal depresi yang dialami. Ubat tersebut sebagai medium penenang kepada dirinya yang mengalami depression dalam kehidupan. Selain itu, individu yang mengalami depression ini juga akan kehilangan fokus dalam melakukan kerja sehingga dia tidak dapat melakukan sesuatu ataupun membuat tindakan dan keputusan dengan baik. Baiklah, individu yang mempunyai masalah depression ini seringkali menangis ataupun lebih gemar bersendiri. Di dalam video tersebut, individu ada menyatakan bahawa hari-harinya dipenuhi dengan air mata pada setiap malam dan dia lebih gemar bersendirian. Ini bermaksud seseorang yang menghidapi depression lebih gemar menyendiri dan kerap kali menangis seorang diri tanpa meluahkan perasaan kepada orang lain. Tidak dapat dinafikan bahawa seseorang yang mengalami masalah depression ini seringkali kelihatan gusar, tidak bertenaga dan keletihan. Kita dapat lihat di dalam video tersebut, individu menunjukkan wajah yang kelihatannya letih dan tidak bertenaga untuk melakukan sesuatu tugasan atau kerja. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa individu yang mengalami depression tersebut telah menunjukkan beberapa simptom yang menjadi tanda-tanda individu tersebut menghidapi masalah depression. Terdapat beberapa cara anda sebagai masyarakat untuk membantu remaja dalam kemurungan. Yang pertama adalah tingkatkan kefahaman tentang kemurungan. Anda harus meningkatkan kefahaman tentang kemurungan. Sebagai contoh, anda boleh melayari internet apa itu kemurungan, simptom-simptom kemurungan. Selain itu, anda juga sebagai masyarakat boleh mengikuti ceramah tentang kemurungan. Hal ini kerana tanpa kefahaman kemurungan yang mendalam, sangat mudah untuk menganggap kemurungan sebagai satu yang remeh atau tidak wujud. Ini sungguh berbahaya kerana keluarga, sahabat dan masyarakat merupakan tempat pertama bagi seseorang remaja yang menghadapi kemurungan untuk mendapat sokongan. Selain itu, sebagai masyarakat juga, anda haruslah memberikan bantuan yang segera kepada kalangan remaja yang menghadapi kemurungan. Sekiranya anda melihat remaja tersebut mempunyai simptom kemurungan, anda haruslah memberikan bantuan yang secepat mungkin. Hal ini kerana sekiranya anda membuatkan atau membiarkan remaja tersebut menghadapi kemurungan yang berpanjangan, ini akan menyebabkan remaja tersebut boleh mendapat kesan yang sangat negatif seperti membunuh diri. Oleh sebab itu, anda haruslah memberi bantuan yang segera, walaupun bantuan itu hanyalah ringan sahaja seperti bercakap dengan mereka, menemani mereka, menanyakan apa masalah mereka atau mendengar luahan mereka. Itulah bantuan yang paling berharga kepada mereka. Anda haruslah, sebagai masyarakat, anda haruslah bersikap terbuka dalam mendengar masalah remaja yang menghadapi kemurungan. Anda sebagai masyarakat juga boleh menasihati mereka atau menggalakkan mereka untuk berjumpa dengan pakar seperti pakar kaunselor. Jika diperlukan, anda boleh bantu
menguruskan temu janji bagi kalangan remaja tersebut. Ini merupakan langkah yang penting juga kerana remaja yang menghadapi kemurungan tidak akan dapat berfikir dengan luas, dan ini merupakan cara yang paling mudah untuk anda membantu mereka mengeluarkan mereka daripada masalah kemurungan tersebut. Di sini kami juga menyediakan tips yang mudah kepada masyarakat untuk membantu golongan remaja yang menghadapi kemurungan ketika COVID-19 ini. Masyarakat haruslah menyebarkan talian sokongan psikososial COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini juga merupakan langkah yang paling mudah dan yang paling penting untuk membantu remaja menyelesaikan atau mengeluarkan remaja tersebut daripada masalah kemurungan mereka. Terdapat beberapa tips ataupun sokongan moral yang boleh anda berikan kepada remaja-remaja yang mengalami depression di luar sana. Kita juga perlu maklum, terdapat beberapa perkara yang remaja tidak sukai, terutama yang mengalami depression. Dan berikut saya akan sertakan contoh ayat-ayat yang tidak disukai oleh remaja apabila mereka mengalami depression. Sebagai seorang rakan, anda juga perlu menjadi rakan yang prihatin mengenai keadaan perubahan rakan-rakan anda di sekeliling. Anda perlulah menjadi seorang rakan yang sentiasa mengambil berat jika sesuatu berlaku kepada rakan anda. Yang pertama anda perlu lakukan ialah anda perlu sentiasa berhubung dengan bertanya khabar melalui mesej, dan anda juga boleh melawatnya ke rumah. Jangan putuskan hubungan atau biarkan mereka merasakan anda tidak peduli akan keadaan mereka. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi panduan untuk anda semua lebih sedar apakah itu depression dan juga membantu para remaja di luar sana supaya lebih peka dan tahu untuk menguruskan emosi mereka. Kerana setiap masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Pengurusan emosi sangat penting, tidak kira sesiapa. Akhir kata, saya menyimpulkan semua pihak, tidak kira ibu bapa, rakan-rakan dan juga pihak sekolah, orang sekeliling bertanggungjawab bangkit dan bersatu menghapuskan stigma di mana menganggap depression ini penyakit orang gila dan tidak waras. Berhentilah berkata begitu kerana anak-anak remaja kita yang mengalami depression sangat-sangat memerlukan kita di sekeliling mereka. Penyakit depression ini dapat dicegah dari awal, tidak kira daripada rumah, sekolah dan juga di luar sana.